Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel, pendedahan dan pembongkaran daripada Lokman Adam, sahabat-sahabat semua. Berkaitan dengan isu yang hangat diperkatakan di media sosial ketika ini, kita boleh lihat ahli-ahli parlimen dan daripada parti PAS khususnya meroyan ya kerana siasatan yang dilakukan oleh GTK. Apakah GTK itu, sahabat semua? GTK itu kalau saya tidak silap Jabatan Kerja Jabatan Tenaga Kerja. Jabatan Tenaga Kerja ya yang menyiasat kerana dikatakan ya pekerja-pekerja hanya diberikan allowance yang begitu rendah ya 600 ke 900, dan yang lebih dahsyat lagi dikatakan juga bahawa mereka tidak dibayar caruman KWSP. Apa sudah berlaku, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita dengar pendedahan dan juga pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu ini. Satu Malaysia, salam Malaysia Madani, yang mempersoalkan tindakan JTK ni. JTK dia menyiasat 3 buah sekolah, tuan-tuan. Pertama, dia siasat sekolah pasti, semua orang tahu pasti ni. Kedua, mereka menyiasat Seriti, sekolah rendah teras Islam. Dan yang ketiga, mereka menyiasat sekolah menengah integrasi teras Islam ataupun SMITI. YB Afnan ni, dia mengatakan bahawa pasti ni, guru-guru pasti ni semua sukarelawan dan bukan pekerja, dan tak sepatutnya dilayan sebagai pekerja. Dalam erti kata maksud lain, guru pasti sepatutnya tidak tertakluk kepada akta kerja, tidak perlu diberikan gaji minima, tak perlu dibagikan caruman KWSP, tak perlu di subscribe dengan perkeso, ataupun dicarumkan dengan perkeso. Sebenarnya apa yang YB Afnan cakap ni memang daripada dulu lagi PAS lakukan, berselindung di sebalik aktiviti Dewan Pemuda PAS. Namun bagi saya, PAS ni tak boleh anggap perkara ni selesai begitu saja, kerana dalam Islam pun sukarela ni maknanya dia ada kerelaan kedua-dua belah pihak. Dan apabila ada pihak yang tidak redha, maka tidaklah boleh dianggap bahawa kerja itu sebagai sukarela, dan boleh dihamba abdi seperti mana yang PAS buat terhadap guru-guru pasti hari ini. Bukti yang jelas sekali kita boleh lihat ialah tahun 2021, bila mana semasa PAS berada dalam kerajaan, beberapa orang guru pasti daripada negeri Kedah telah mengadu nasib mereka di Jabatan Tenaga Kerja. Dan ini jelas menunjukkan kalau dia orang dah report pada Jabatan Tenaga Kerja, mereka anggap mereka ni pekerja, dan bila dia report penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, tak ada KWSP, tak ada caruman perkeso dan sebagainya, maknanya mereka tidak redha. Jabatan ni telah mengesahkan yang guru-guru pasti adalah pekerja. JTK mengesahkan guru-guru pasti adalah pekerja dan bukan sukarelawan dan tertakluk kepada akta pekerja. Dan kes ini diputuskan pada tahun 2022 bulan Mei, masa zaman PN dan PAS memerintah. Kemudian pada September 2023, Mahkamah Tinggi telah menolak keputusan JTK yang mendenda pasti Ibnu Malik sebanyak RM20,000. Keputusan Mahkamah Tinggi adalah pada denda kerana ada isu dalam menentukan hak pemilikan pasti Ibnu Malik. Ini kita kena jelas, tuan-tuan. Okey. Namun dalam hal menetapkan bahawa guru pasti ini adalah pekerja ataupun tidak, ianya tak diusik. Ianya tidak diusik. Maknanya tafsiran guru pasti sebagai pekerja dan tertakluk di bawah akta pekerja adalah sah dan diteruskan. Maknanya mereka ni tertakluk di bawah akta pekerja. Dan siapa timbalan Menteri Sumber Manusia pada tahun 2022, tuan-tuan?
MP PAS daripada Pendang sendiri, saya saudara. Jadi kini KSM fokus boleh tak? Kini KSM dengan arahan kabinet telah mengeluarkan arahan supaya semua pasti Serenity dan juga Smithy disiasat dari segi guru-guru, caroman KWSP dan pekeso. Dan dalam konsep Malaysia Madani hari ini, adanya konsep hormat dan ihsan. Dan saya nak tanya dengan PAS ni, adakah mereka tidak menghormati guru-guru pasti mereka sendiri dengan hanya memberikan allowance yang sangat rendah, sedangkan pemimpin mereka memakai kenderaan mewah, hidup mewah, duduk banglo mewah Adakah PAS meletakkan sikap ihsan kepada guru-guru pasti ni dengan allowance yang sangat rendah setara dengan budak-budak intern? Tapi perlu kerja macam daripada pagi hingga petang, ikut office hours. Oleh itu bagi saya lah, kerajaan melalui JTK ni, KSM itu sendiri, mereka perlu membantu untuk memastikan rakan-rakan guru-guru pasti ni, Smithy ni, perlu diselamatkan ataupun perlu diberikan pembelaan. Kerana bagi saya, hari ni mereka ni semua sudah jadi masuk dalam kategori miskin tegar, tuan-tuan, dengan gaji yang diberikan oleh pihak pasti ni. PAS ni meletakkan guru-guru pasti ni hanya sebagai sukarelawan dengan allowance yang rendah, dan mungkin mereka mengumpan mereka ni dengan ganjaran pahala, seolah-olah kalau makan gaji rendah, buat kerja untuk PAS, mereka diberikan balasan syurga agaknya. Jadi bagi saya lah, guru-guru PAS ni diminta untuk setia atas hanya landasan perjuangan, tapi dibiarkan hidup susah. Kemudian bila hidup mereka susah, kemarahan mereka akibat daripada kesusahan yang mereka lalui, akhirnya dipindahkan pula kepada kerajaan memerintah, kononnya harga barang mahal dan sebagainya. Kalau dah gaji itu begitu rendah, macam mana mereka nak hidup selesa dan mampu untuk meneruskan kehidupan mereka? Kerana hakikat dia, gaji mereka terlalu kecil dan mereka tidak mampu untuk meneruskan kehidupan mereka sebagai seorang pekerja dan rakyat biasa. Jadi kalaulah ada guru pasti yang bijak sikit berfikir, yang melawan puak PAS ataupun pasti ni, mereka ni tuan-tuan dipecat. Mereka dipecat. Jadi melalui kerajaan Madani ni, KSM ataupun Kementerian Sumber Manusia cuba untuk bantu agar guru-guru pasti ni pertama sekali mendapat gaji minimum, kedua mendapat caroman KWSP untuk masa depan mereka, untuk hari tua mereka, ketiga caroman pekeso untuk keselamatan mereka. Dan saya juga setujulah dengan cadangan kawan-kawan kita yang merasakan bahawa setiap premis pasti ini juga perlu disiasat. Kerana pertama sekali mereka kena ikut garis panduan PBT, kedua mereka kena ikut garis panduan bomba. Takkanlah Tafiz, contohnya Tafiz yang terbakar dekat Keramat tu, akhirnya menyebabkan semua Tafiz kena dapat kelulusan bomba, kena dapat kelulusan PBT, supaya kita tak nak lagi ada pasti-pasti yang membahayakan keselamatan. Jadi benda-benda macam ni sepatutnya MP PAS ni kena fikir dan teliti. Mereka tak boleh terus-menerus mengambil kesempatan ke atas guru-guru pasti, guru-guru Smithy dan sebagainya. Dan selain daripada itu, disebabkan pasti menerima pelajar seawal usia 4 tahun, maka bagi saya perlu pertama sekali garis panduan
JKM tu dipatuhi. Garis panduan KKM dari segi kesihatan juga dipatuhi. Kemudian garis panduan Kementerian Pelajaran juga sewajarnya dipatuhi. Kerana ini bukan setakat mereka ada taska, mereka sekarang dah ada sekolah rendah, mereka juga dah ada sekolah menengah, tuan-tuan. Jadi biarlah semua sekolah, tak kira pasti ke ataupun apa juga, semiti ke, mempunyai keperluan asas yang mandatory bagi sekolah-sekolah biasa. Apa kelebihan ataupun istimewa sangat pasti ni sampai dia tak nak ikut langsung garis panduan yang dikeluarkan kepada tadika-tadika lain, taska-taska lain, kepada sekolah menengah, sekolah rendah lain. Ini benda yang saya rasa Kementerian Sumber Manusia ataupun JTK, Jabatan Tenaga Kerja, tidak boleh bagi muka pada puak-puak PAS ni. Jika KPM dan JKM mendapati ada loophole ataupun ada ketimpangan dalam undang-undang sedia ada yang menyebabkan pasti ini dan lain-lain terkecuali dengan garis panduan yang sepatutnya, maka pindalah undang-undang tu agar kita dapat memastikan anak-anak kita dan generasi kita selamat dan sihat. Demi negara ni, KPM juga perlu memastikan bahawa semua silibus dipasti dan lain-lain ni dan acap kali mereka mengajar anak-anak kita ni dengan tema kemerdekaan yang berbeza dengan apa yang dilakukan di peringkat nasional. Lagu Negaraku pun, kalau kita tengok video latar belakang yang jelas tidak standard seperti mana lagu Negaraku yang ditayangkan di sekolah-sekolah lain, dikemas dan sebagainya, mereka mengenepikan kepimpinan negara. Belum cerita lagi mereka menghasut pelajar-pelajar untuk membenci pemimpin-pemimpin negara. Jadi bagi saya, pasti ni sepatutnya mengikut standard operating procedure yang terpaksa juga diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Kena standardize. Dan ada juga yang menyatakan bahawa yuran pasti dan lain-lain ni akan meningkat jika perlu pelesenan PBT, bomba, gaji minimum dan caruman KWSP serta perkesor. Betul lah, memang akan meningkat. Tetapi setidak-tidaknya akan adanya keadilan untuk guru-guru pasti kita ni. Dan dari segi kualiti perkhidmatan dan pembelajaran anak-anak kita. Dalam prinsip Islam pun ialah kita nak tegakkan keadilan, kan. Jadi keadilan bukan saja pada guru-guru pasti, tetapi juga perlu diberikan kepada pelajar-pelajar, kepada ibu bapa yang menghantar anak mereka ke pasti, semiti dan seriti ni. Para pelajar di seriti dan semiti, kebiasaannya mereka ni saudara menjadi mangsa dengan kekerapan pertukaran guru. Kerana guru ni dia orang layan macam guru sukarelawan. So dia tidak akan dapat konsisten, dapat guru yang sama daripada awal tahun sampai akhir tahun, kan? Mendidik anak-anak ni dengan serius, kan? Jadi kalau semua kena ikut SOP yang betul, maka kita akan pastikan bahawa di pasti, di seriti, di semiti, guru-guru yang ditugaskan di sana juga, kalau ada caruman KWSP, ada gaji minima dan sebagainya, mereka akan dapat guru yang berkualiti. Dan ini akan menguntungkan anak-anak orang PAS juga, kerana anak-anak orang PAS antara yang paling banyak saudara dihantar ke pusat-pusat pasti, seriti dan juga semiti ni. Jadi bagi saya lah, para guru pasti, seriti dan semiti ni, kan, jangan marah bila KSM sedang cuba untuk membantu anda. Kepada ibu bapa juga, jangan melatah. Jangan seronok sangat biarkan guru pasti ni hidup bawah garis kemiskinan. Ini bukan setakat bawah garis kemiskinan, tuan-tuan. Dah jadi macam miskin tegar dah. Adakah adil kita selesa atas penderitaan orang lain? Cubalah fikir benda ni.
kena bertimbang rasa sikit. Pada kerajaan, bagi saya, teruskan usaha anda, lakukan yang terbaik, bukan hanya pada pasti, tapi tak kira lah semua sekolah yang wujud kat Malaysia ni, tak kira aliran bahasa Melayu ke, bahasa India ke, bahasa Cina ke, Tamil ke, kena pastikan bahawa pemilik sekolah-sekolah ni mengikut standard operating procedure yang kita ada, dan kita harap MP PAS ni tolonglah hormat guru pasti ni, dan hentikanlah daripada menindas guru-guru pasti ni. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita, blogger-blogger, Facebookers kita, saudara Fairul umpamanya, yang telah banyak memberikan sumbangan dari segi idea-idea, pandangan-pandangan yang sepatutnya dilakukan di Pasti, di Semiti dan Seriti ni. Okey, kita berpindah kepada soalan-soalan lain. Kalau ada, insya-Allah saya akan cuba untuk menjawab satu persatu. Silakan. Hari ini kita tengok berita harian ada keluar satu pernyataan oleh Hong Leong Investment Bank, di mana dia berkata pengampungan harga RON 95 dan diesel hari ini kerajaan boleh jimat sehingga 29 bilion subsidi. So apa pendapat Datuk mengenai penarikan semula subsidi kerajaan kalau kita beralih ke subsidi bersasar? Pertama sekali, saya rasa saya dah berulang cakap pasal subsidi bersasar ni daripada tahun 2014 kita tarik subsidi Disember. Sebelum tu lagi kita dah bercakap. Mana 2012 kita dah mula cerita tentang bagaimana tidak adilnya subsidi pukal. Kerana umum kena tahu bahawa contohnya sebelum kita tarik subsidi pada 1 Disember 2014, subsidi RON 95 diesel dan LPG ni yang dapat nikmat kepada golongan the B40 ni cuma 30% je. Maknanya dalam arti kata lain, kita ambil duit pembayar cukai, kita bagi subsidi. Subsidi ni apa? Subsidi ni bantuan, pertolongan daripada kerajaan kepada rakyat dia. Tetapi subsidi ni diberikan 70% kepada orang yang paling kaya dan kelas menengah. Dan B40 ni hanya menikmati 30%. Itu dulu. Itu dulu. Hal ini dah meningkat. B40 ni hanya menikmati 25%. Dan lagi 75% pergi kepada golongan kelas menengah dan kelas paling kaya. Simple yang untuk tuan-tuan faham. B40 ni paling kuat pun mereka ada kereta Kancil, Myvi, Beza, yang mungkin mereka pergi kerja pun naik motor. Kalau ikut harga dulu, sekitar Jun 2014 dulu, kita punya subsidi minyak baru 68 sen 1 liter. Kalau subsidi minyak 68 sen 1 liter pun, orang yang pakai Myvi akan menikmati lebih kurang, kalau isi minyak tangki penuh RM50, dia akan dapat lebih kurang dalam RM17, 40 sen. Kelas menengah yang pakai Honda Accord 2.0 ataupun pakai perdana bisik, mereka akan dapat lebih kurang 50 lebih ringgit, RM54. Itu kelas menengah. Kelas menengah pun dah dapat 3 kali ganda lebih banyak daripada yang kelas B40. Habis apa jadi bila orang yang datang naik Jaguar, naik Mercedes-Benz, R-Class, mereka masih boleh pakai RON 95. So, nilai subsidi yang mereka nikmati disebabkan kereta mereka ni lebih kuat konsum petrol. Lagi banyak yang kerajaan kena subsidi kat orang yang maha kaya. Jadi bagi saya benda ni memang sangat tak adil. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional dulu
hari ini sudah dipahami oleh semua yang berada dalam kerajaan perpaduan. Kan? Kalau dulu ada yang menentang, hari ini bila duduk dalam kerajaan dengan data-data yang mereka perolehi, mereka baru sedar kenapa dulu kita hentikan subsidi pukal yang mana semua orang dapat sama nilai dia, tapi orang kaya guna lebih, yang menyebabkan mereka dapat subsidi lebih daripada kerajaan. Hari ini kita kena pindah kepada subsidi bersasar dalam bentuk BRIM, dan sekarang ni dipanggil sebagai STR, bantuan awal persekolahan. Dulu kita buat klinik rakyat satu Malaysia, hari ini sudah ada apa dipanggil, klinik madani, kan. So kita kena bagi bantuan tu dalam bentuk yang lebih bersasar supaya ianya lebih adil dan lebih saksama. Adil ni tak bermakna semua orang kena bagi sama rata, kan? Adil ni maknanya semua orang kena diberikan secara saksama. Itu sebabnya wujudnya padu dan sebagainya. Kalau dulu B40, pendapatan bawah 4,000 umpamanya, anak dia seorang, dia duduk di kampung pun dia dikira B40, kan? Dia menikmati STR. Tetapi hari ini dengan padu ada lebih 200 agensi yang membekalkan maklumat, memperincikan maklumat data peribadi seseorang. Kita boleh pastikan bahawa setiap orang tu berapa dia punya pendapatan bersih boleh guna. Dan ini membolehkan orang yang mungkin gaji dia lebih 4,000, tetapi dia ada anak ramai dan dia duduk di kawasan bandar, cost of living lebih tinggi, mereka juga boleh mendapat bantuan daripada kerajaan, bantuan STR dan bantuan-bantuan yang lain. Ini benda yang kita perlu rakyat faham. Okey. Alright guys, itu dia pencerahan daripada Lokman Adam. Ya, pertamanya berkaitan dengan isu sekolah tadika pasti daripada Parti PAS. Ya, satu perkara yang menarik saya memberikan sedikit persoalan bagi kita adalah apa yang dikatakan oleh Lokman Adam berkaitan dengan isu pasti ini. Ya, adakah pasti ini tadika mereka mengikuti syllabus, ya, seperti mana tadika-tadika yang didaftarkan, ya, di dalam negara kita ini. Yang pastinya jika tidak, kenapa sahabat semua? Adakah pengajaran mereka itu ada sesuatu yang agak memuskilkan kita, yang mana mungkin diajar untuk membenci, ya, kerajaan, ya, dengan ajaran mungkin yang dikatakan seperti mana kenyataan daripada Abakau. Mungkin parti ini mengajar ajaran yang sesat, ajaran yang salah. Mungkin itu satu persoalan, seperti mana yang dinyatakan oleh Abakau satu ketika dahulu, bahwa Parti PAS ini parti ajaran sesat. Kalau kita lihat hari ini pun, ya, mereka begitu pakar, ya, di dalam menunggang segala isu, terutamanya isu bangsa, agama. Yang paling mengejutkan juga adalah ada kalanya mereka menyentuh isu raja-raja dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi jika benar, ya, mereka tidak mengikuti syllabus seperti mana tadika-tadika yang berdaftar, pihak kerajaan seharusnya membuat satu pemeriksaan ke atas syllabus yang dibuat oleh ataupun diajar di dalam pasti ini. Dan kita lihat hari ini, ya, timbul pula isu berkaitan dengan gaji allowance yang hanya dibayar sebanyak 600. Ada pula di kalangan pemimpin daripada PAS ini mengatakan mereka hanya dibayar, ya, sekadar allowance kerana mereka bukan pekerja yang berdaftar. Mereka hanyalah sebagai sukarelawan. Namun yang mengejutkan, kita lihat hari ini beberapa tenaga pengajar sudah membuat beberapa aduan kepada GTK, Jabatan Tenaga Kerja, ya, berkaitan dengan gaji. Ada kalanya ada di antara juga menyatakan bahawa mereka tidak dibayar KWSP dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Ini agak mengejutkan. Kalau kita lihat pimpinan-pimpinan PAS begitu mewah, dengan kereta-kereta mewah, ya, dengan gaji puluhan ribu dan sebagainya, tetapi, ya, mereka pula dibayar begitu sedikit di bawah par gaji minimum. Gaji sahabat-sahabat semua 600. Adakah mereka boleh hidup dengan gaji setakat itu? Anda boleh fikirkan sendiri. Jadi sampai sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang pandangan, komen berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk
mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.